أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis yang dimuliakan, seluruh kepimpinan Ustaz Islam, sahabat saya, kekanda saya Ustaz Izzat dan Ustaz Amin, kepimpinan dan pentadbiran
akademik dan pengurusan dan keseluruhannya politeknik, kaki tangan, staf, pimpinan pelajar, siswa-siswi, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ni maknanya kita seronok, kita appreciate, kita menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Nombor satu yang kita nak sebut adalah nikmat kepanjangan usia. Tak pernah kita bayangkan sampai hari ini 28 hari bulan April bersamaan dengan 17 Ramadan, jam 2.18 kita masih lagi bernyawa, dan tidak lain dan tidak bukan yang memberikan nyawa kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita. Boleh tak? Boleh. Tak heran pun kalau Allah nak cabut nyawa kita. Semua kerja dia. Boleh saja kita mati menjadi mayat. Boleh saja. Tetapi Allah Ta'ala tetap menyambung usia kita. Walaupun kemarin kita tidak buat permohonan. Dia panggil apa? Moratorium. Moratorium kan? Permohonan untuk lanjutan pembayaran pinjaman. Ataupun tempoh pinjaman tu dilanjutkan sikit, pembayaran ditangguhkan. Memang kita tak bayar pun pada Allah Ta'ala. Kalau bayar pun sikit sangat. Dah lah bayar sikit sangat. Apa maksud bayar? Semayang masalan. Dah lah bayar tak khusyuk pula tu. Tak ada nilai pun duit kita tu. Tapi dah lah tak bayar, tak mohon pun moratorium, Tuhan tetap tangguhkan lagi pembayaran tu. Tuhan panjangkan lagi umur kita. Dah lah tak mohon, Tuhan panjangkan umur. Kita tak ucap pun masa bangkit pagi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kita buat, mangkit-mangkit tidur, cari telefon dulu. Pah mana telefonku? Semalam mereka sembang dalam grup WhatsApp, tajuk apa atau aku terlena. Duk layan Facebook semalam ni, ataupun movie semalam sampai tang mana atau aku terlena. Rugi data. Nah, duk main game elok-elok terlena. Ish, habis. La haula wala quwata illa billah. Karena itu Imam Ghazali Hujatul Islam meletakkan beberapa hikmah, dan juga para ulama yang lain meletakkan beberapa hikmah kenapa umur kita dipanjangkan. Ini sebagai awalan lah, mukadimah. Kita nak hadirkan rasa syukur sangat-sangat pada Allah. Nah, khususnya diri yang cakap ni lah, syukur sangat-sangat. Kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur kita? Antara hikmahnya nak kita bertaubat kepada Allah. Lagu mana cara nak taubat? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hak tu kata taubat. Itu bukan taubat. Itu lafaz taubat. Lafaz kita memohon ampun kepada Allah. Habis itu apakah taubat? Maka ulama menyebut an-nadmu taubah. Definisi kepada taubat disebut an-nadmu taubah. Bermula menyesal itu ialah taubat. Sebab itu masalah kalau kita lihat dalam Zadul Mata'allim, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat, siswa-siswi sekalian, sebagai penuntut ilmu mubtadi'in, kita ni dipanggil mubtadi'in. Dia ada mubtadi',
ada wasit pertengahan, dan ada ali. Ni peringkat tinggi lah. Peringkat tinggi ni depa ada Marajaah Fathul Wahab, Hasyah Syarqawi ala Tuhfatit Tulab, dan macam-macam kitab lagi lah. Kita ni mubtadiin, peringkat mula-mula lah, baru nak taktih. Taktih ni apa? Di awal muqaddimah kitab Cahaya Pengenalan disebut bertaktih. Tanpa taktih, atok tapak, ma qabla jalan wa ba'da merangkak. Nah, ma qabla jalan wa ba'da merangkak, barang yang sebelum jalan lepas benda merangkak. Apa dia? Atok tapak ah. Mula belajar biri, tok. Mak kita, tok kita akan kata apa? Taktih. Tak tahulah ni orang Kedah, banyak orang KL apa? Orang KL tak tahu kata apa. Orang KL kata apa? Orang KL kata apa? Taktih tak? Taktih sama lah. Sama lah mazhab kita kalau begitu. Taktih makna baru nak merangkak. Maka kita sebut, bagi kita ni macam orang yang baru bertaktih dalam bidang ilmu, kalau boleh mesti simpan kitab Zadul Muta'allim, nama kitab tu. Ni bagi kerja terus, tak ada nak mula ceramah lagi, bagi assignment dah ni. Letih ni. Dah lah baru mula nak mengaji, baru habis PKP yang jenis berat dulu ni, sampai nak mengaji pun tak boleh. Ni baru lapor diri mai ke politeknik, baru nak mula mengaji, bagi assignment dah. Tak, penting sungguh-sungguh. Kalau boleh miliki kitab Zadul Muta'allim. Siapa nak ambil tauliah, mengajak dari Kedah, dia kena dalam bab tauhid menguasai kitab Aqidatun Najin. Dalam bab fiqh, kitab Matla'ul Badrain. Ni Jawi lah ni, Jawi. Arab cerita lain pula. Dan dalam bab tasawuf, dulu ni Minhajul Abidin, sekarang Bidayatul Hidayah. Tapi nak ikhtisarkan semua pelajaran tu, baca kitab Zadul Muta'allim, ringkas. Apa yang kita nak sebut di dalam kitab Zadul Muta'allim, belilah dekat kedai buku banyak. Jawi pun ada, Rumi pun ada kalau tak silap. Disebut rukun taubat. Kita ni nak taubat ni, kita sebut terus lah noh, praktikal terus. Walaupun ceramah kita nuzul Quran, kita nak sebut terus. Sebab nak pegang Quran mesti orang yang berjiwa taib, mesti orang yang berjiwa nadmah, jiwa-jiwa menyesal. Ya Allah, aku dah lama tinggal Quran, aku nak kembali kepada Quran, aku nak berdamping dengan Quran. Ya Allah, selama ni aku jauh daripada Al-Quran. Maka mesti ada jiwa yang nadmah, yang menyesal. Maka bila kita nak sebut menyesal ni apa, dalam kitab tersebut sebut 4 rukun taubat. Nombor 1 adalah nadam, menyesal. Kalau ada astagfirullah, 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 mulut je punya sedap, tarik menyengit, tapi hati tak menyesal, duk lagu tu juga, itu bukan taubat. Itu taubuat dia panggil. Kita nak taubat, taubah. Nombor 1 rukun mesti menyesal. Nombor 2, meninggalkan terus maksiat tersebut. Contohnya maksiat mata. Dia tengok aku ni tak tengok Quran, tapi dia tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok Instagram, tengok apa lagi? Twitter, apa lagi? Macam mana? Kalau hak ni medsos, kalau hak ni game. Dia ada cara-cara pegang tu. Baik. Aku ni mata aku ni dia tengok macam-macam ni. Tiba-tiba nampak gambar orang yang kashful aurah, mendedahkan aurat. Nampak aurat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, lagi celih biji mata dia. Hati dah menyesal, tapi maksiat dia buat lagi. Boleh tak? Tak boleh. Rukun kedua taubat, meninggalkan terus maksiat. Astaghfirullahalazim. Kalau boleh blok-blok. Jenis Facebook duk tayang gambar yang bukan-bukan, iklan bukan-bukan, boleh kita boleh ada report tu, kita report. Lepas ni dia tak naik lah. Tak maaf lah noh, cerita praktikal terus. Teman-teman lagi terror lah, saya cerita apa saya tahu je lah noh. Baik. Tinggalkan terus maksiat tersebut. Hantar tak? Aku nak abad hang ni. Aku bukan nak kata, cuma nak cerita. Sama lah. Nak kata ke orang kan? Weh, dia tu nampak macam jalan sengit-sengit. Awak hang kata lagu tu. Betul memang nak jalan sengit. Itulah ribah. Syarat ribah pada ribah mengumpat. Mengumpat ni antara anti pahala. Kita buat ibadat elok-elok ni, dia adalah virus yang memakan pahala kita. Pahala kita tak sampai, tak diterima. Kerana antaranya namimah, adu domba, ribah mengumpat.
Aku bukan nak abang, cuma nak cerita. Hantar tak dia tu. Aku bak hang hanya dengan bak korang ni. Aku bak hang. Awak yang ustaz bila bak perempuan dia tengok kami perempuan ni, awak tak tengok lelaki. Awak tengok lelaki pula. Kan? Tak maaf. Tak ada niat langsung. Sama aja lelaki perempuan. Dosa tak kena siapa. No? Bayangkan hak lelaki perempuan pun kena. Hak dia ni lelaki dan dia juga perempuan pun kena. Tak sebut lagi jadi perempuan pula. Tak sebutlah siapa dia. Nah? Perempuan pun kena, laki pun kena, laki dan perempuan yang jiwa yang sama pun kena. Contohnya lah, mana mengumpat? Syarat mengumpat apa dia? Ingat, nak mengumpat senangnya. Saya beritahu cara. Siapa nak mengumpat, ingat cara dia senang je. Apa dia? Bercakap benda yang betul. Itu syarat mengumpat. Cara-cara nak mengumpat, syarat nombor 1, bercakap benda yang betul. Kalau benda tak betul, tak jadi mengumpat, jadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qadr. Bermula fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Mengumpat ni syarat dia senang. Cakap benda betul. Dia tu pendek telinga dia tu capang. Contohnya lah. No? Kata kat diri sendiri senang. Kata kat orang payah, kata kat diri sendiri senang. Awak yang kata lagu tu nak memang betul. Memang betul hang nampak tu. Nampak ni. Memang cara nak mengumpat cakap benda betul. Astaghfirullahalazim, aku tak nak kata ke orang. Dan azam tak nak buat lagi rukun yang ketiga. Menyesal, tinggalkan terus masalah tersebut, azam tak nak buat lagi. Yang keempat, kembalikan hak. Sebelum kita cerita nuzul Quran ni, kita cerita dulu bab taubat, sebab Quran ni benda mulia, kita kena muliakan juga diri kita dulu. Tanzih dulu. Azam, ini yang keempat, kembalikan hak. Hak ada 2. Hak Allah, hak Rasul. Hak Allah, hak makhluk. Ada 2 hak. Hak Allah, hak makhluk. Ni saya tunjuk Allah atas ni bukan makna kata Allah di atas. Allah tak bertempat. Tunjuk atas ni makna kata ketinggian Allah di pihak atas. Adapun keberadaan, kedudukan Allah, posisi Allah Tuhan bukan macam makhluk. Ada tempat. Contoh yang tadi Ustaz Izzat telefon saya. Ustaz ada mana lah ni? Saya pun jawab, saya tidak berada di mana-mana. Saya Izzat kata, Ustaz, saya ingat Ustaz balik rehat dulu kot. Saya cari berceramah lagi, ganti dulu. Ustaz tak sihat ni, ataupun overdose ketum kot ni. Pasal apa? Sebab saya makhluk masih terikat dengan tempat. Tempatnya adalah tak kira lah baru keluar rumah ke, duduk kat BKE ke, dan nak sampai poli ke, ada tempat. Adapun Allah laisa kamitslihi syai', ayat muhkamat bukan ayat mutasyabihat. Tak sama dengan sesuatu. Tuhan tak kecil, tak besar. Begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan besar fizikalnya, bukan besar dirinya ataupun zatnya, tapi besar kemuliaannya, besar kekuasaannya. Tuhan tak kecil, tak besar, tak panjang, tak pendek, tak tinggi, tak rendah, tak hitam, tak putih, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malam, tak duduk depan, tak duduk belakang, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk tengah, tak duduk tepi. Habis itu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Tak boleh nak melagukan Allah dengan sebarang lagu, tak boleh nak macam ke Allah dengan sebarang macam. Sebab itu disebut tafakkaru fil makhluk. Kajilah pasal makhluk. Kalau peringkat sekolah rendah duk kaji proses fotosintesis, macam mana daun yang menjeduk karbon dioksida melepaskan oksigen. Naik sekolah menengah dia belah pokok katak pula dah. Kaji pasal katak lagu mana. Kaji sampai tahap astronomi, alam cakrawala, kaji. Tuhan pun sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat, berfikir macam mana unta kami ciptakan? Tengok unta. Unta bila jalan tengah padang pasir, kaki dia tak tenggelam, maka dia tak letih. Kita kalau jalan letih sebab kaki kita tenggelam, terlui. Pasal apa tak tenggelam? Foundation dia kembang. Cantik. Dan bila ribut pasir, kita dah tak boleh jalan dah. Ribut pasir. Tapi unta masih lagi boleh berjalan sebab dia ada visor dekat kelopak mata dia. Oh, hebat. Itu belum kita lihat dalamnya lagi. Ada tank yang besar. Belum lagi sifat dia, perangai dia. Seorang guru kami yang mengaji lama di Syria, dia ni kawan baik dengan Arab Badui, dia kata antara perangai sifat unta adalah unta ni dia ada sifat malu yang luar biasa. Sifat malu yang luar biasa. Kalau musim dia mengawan, main musim dia mengawan. Manusia apa ada musim mengawan juga no. Bila hujung-hujung tahun musim-musim hujan no. Tak tahu no, tak kahwin lagi tak tahu. Bila nak kahwin? Tak tahu ya. Sejuk-sejuk tu kan. Okay. Unta dia main musim mengawan,
Dan ni jangan melawak kuda tu tuan-tuan. Bagi perumpamaan unta tak apa lagi. Sagi habis jadi isu. Jangan. Hampa lelaki-lelaki ingat. Jangan disebut tak tahu hala. Sagi tak pasal glamour mudah-mudah ya. Lagi pun ingat ada benda yang boleh kita melawak, ada benda tak boleh kita melawak. Melawaklah benda hak elok sikit. Ini melawak benda lucah-lucah, na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi unta ni dia main musim dia mengawan. Walaupun dia bersama dengan pasangan dia, dia tak mau orang tengok dia. Wish, unta hebat. Manusia tak ada rasa malu, siap rakam lagi, na'udzubillah min zalik. Kalaulah dia nampak, orang nampak dia, dia akan ligan orang tu. Bila dia dapat, dia akan pijak sampai mati. Kalau dia ligan tak dapat, dia akan pam darah dia, pressure pecah darah, dia pula bunuh diri. Di unta. Nabak kata dia malu. Dia tanya ke Arab Badi, itu hampa duk tidur dengan unta, makan dengan unta, duk dengan unta, takkan tak bisa nampak kot? Ternampak juga. Maka dia kata sebab tu tak pelik kalau rumah kami ada patung jerami yang kami buat, main musim unta mengawan, kami akan pakaikan baju yang kami sering pakai tu pada patung tu. Sebab apa? Emergency case, tiba-tiba kami ternampak, unta tu perasan kami nampak dia, maka dia ligan kami ambil patung tu, lempak, kami menyorok. Unta tu akan pijak patung tu sampai hancur, tak apa. Lepas tu dia nampak tak apa dah. Nampak kata secerdik-cerdik unta, cerdik lagi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni dia lagi hebat. Tak apalah nak ceritanya kalau suruh kaji unta. Kaji alam cakrawala. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kaji pasal Tuhan. Tuhan duduk atas ke duduk bawah ke tak. Maka kita sebut saat ni menyempurnakan hak-hak Allah. Tunjuk atas ni bukan kata keberadaan Allah di atas. Allah bukan ada di atas. Tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk depan, tak duduk belakang. Tuhan tak ada tempat, Tuhan tak terikat dengan tempat yang Allah Ta'ala yang buat. Begitu Tuhan duduk di mana? Tak duduk di mana-mana. Tapi ada setengah guru kita Tuhan berada di mana-mana. Itu tafsiran yang lain pula, huraian lagu lain. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Mana boleh sama? Pergi mengai dalam laut pernah jumpa ikan sebarau. Pergi mengai kat tuah, bisa dapat ikan sebarau. Ikan seluar bisa dapat? Tak dapat. Lain lubuk, lain ikan. Hak yang kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, makna ingatan kita kepada Allah di mana-mana. Hatta dalam jamban pun Allah ada. Maknanya dalam jamban pun kita ingat pada Allah. Kita dapat buang air. Allah, Alhamdulillah ya Allah, seminggu dah tak dapat buang air. Tiba-tiba Engkau bagi aku senang buang air ya Allah. Dalam hati kita lah kita syukur. Maknanya ingatan kita kepada Allah di mana-mana. Baik. Mana saya sebut tasad ni habiskan, minta maaf, terhurai lebih sikit. Nak sebut kata apa? Kembalikan hak Allah. Apa hak Allah? Sembahyang kita. Bu ada zaman jahil dulu ni lebih kurang 2 tahun jugalah tak sembahyang. Qadha balik, lepas satu fardu tambah satu fardu. Lepas mayang subuh satu lagi. Lepas mayang zuhur satu lagi. Ni azam ni sempena nuzul Quran ni. Sempena nuzul Quran aku nak jadi orang yang taib, orang yang taubah, orang yang kembali kepada Allah. Duduk atas rel balik. Lepas habis mayang asar tambah mayang asar satu lagi. Selama mana? Selama 2 tahun. Tiba-tiba dia hanya sempat setahun saja. Dia pun mati. Tinggal lagi setahun dia hutang. Kata ulama, Allah Ta'ala ampunkan mudah-mudahan. Sebab dia sedang duk bayar hutang. Cuma dia mati. Umpama kalau orang buat loan, dia ada insurans kan. Kalau kata dia mati, insurans yang akan bayar habis balance loan dia tu. Dan kalau kata kembalikan hak manusia pula lagu mana? Pernahlah zaman lapak-lapak duduk di asrama, sapu biskut Huatai kawan. Zaman saya mengaji dulu satu brand lah, Huatai lah. Lah ni ada macam-macam, Tiger lah, macam-macam lah. Saya ingat zaman duduk asrama dulu, mak minta roti mengali. Saya minta kat kawan, minta kat mak nak beli biskut Huatai, mak tak beli. Pasal apa? Dia kata nama tu bukan nama Islam. Tak beli sampai ke sudah. Dia beli roti mengali. Duduk sebulan makan roti mengali sampai naik kulat. Sayang nak buang sebab mak bagi. Duduk asrama dulu ni. Tak apalah. Pernahlah ambil hak kawan, Milo 3 in 1 kawan, ganti balik. Perlu cerita ke? Berbeza pendapat di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Ada kata kena cerita, ada kata tak payah cerita. Bagi je. Ni Milo 3 in 1 aku bagikan hang. Makasih lah. Jangan dia bercerita. Hang ingat tak dulu yang hilang? Aku yang curi. Tak payah. Kasut, pernah sapu kasut, pergi pakai kasut buruk, balik masjid pakai kasut baru. Cari tak jumpa dah. Kerana dalam Facebook orang tak mengaku. Agak-agak apa duit kasut tu bayar. Niat pahala tu untuk orang yang kita zalimi dan kita ambil hak dia tu. Jelas no? Selesai dalam bab taubat, maka barulah kita masuk perbincangan tentang kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Yang pertama untuk bertaubat.
Yang kedua, untuk kita nak buat perkara yang lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah, maka dalam saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Teman-teman, saya tak tahulah, kalau kami dulu di kampus ada point bila main ceramah ni. Sini tak tahu ada tak ada. Saya harap-harap tak ada lah kot. Moga-moga semuanya dengan keikhlasan semata-mata ni. No, kalau ada pun tak apa, kita tajdidun niyah dia panggil. Kita update niat kita, renew niat kita. Kita perbaharui niat kita. Aku main ni bukan kerana, mungkin ada yang kena ikut kawan. Kawan duk ajak kan, aku main lah pusat Islam. Malu Allah dengan kawan. Kalau aku duduk asrama seorang-seorang tak tahu nak buat apa. Main bila, jenguk bila orang tua mana tu ada ceramah ni. Kan? Mungkin niat lagu tu. Maka sekarang kita betulkan niat kita. Niat aku nak duduk dalam majlis ilmu. Tambahan pula, segala amal kebajikan dalam bulan Ramadan digandakan daripada 1 hingga 700 kali ganda. Kita duduk sejam dalam majlis ilmu macam 700 jam barangkali. Senang-senangnya, free-free je dapat Ramadan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, betulkan niat kita nak duduk dalam majlis ilmu. Bahkan di sana disebut innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wal hitani fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kita cadangkan teman-teman kalau boleh memiliki kitab 40 hadithan fi fadilatil ilmi wal ulama, karangan Kiai Haji Syukri Unus. Ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pun ada di pasaran. 2 kitab dah, no? Zadul Muta'allim, hadis 40, yang menceritakan kelebihan ilmu dan ulama. Teman-teman duduk di rumah sanggup hijrah mai ke politeknik ni sebab nak cari ilmu, ada kelebihan dia. Apa yang disebut tadi? Hadis yang pertama dalam kitab yang sama yang kita sebut tadi, sesungguhnya Allah, para malaikat, ahli langit, ahli bumi, hatta namlata fi juhriha, sampailah semut dalam lubang, wal hitani fil bahr, dan juga ikan dalam laut, la yusalluna ala muallimin nasil khair, berselawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan. Pasti yang mengajar, ada yang belajar. Kita semua dapat rahmat. Petang ni semua dapat rahmat. Kita tak nampak. Kalau kita nampak lagu mana rahmat tu turun penuh usaha Islam kita hari ni, orang luar pun main nak masuk. Hampa buat majlis poi. Hampa buat majlis poi hari ni, kami tengok turun iPhone 12 daripada langit tu. Masalah kalaulah rahmat tu boleh ditaswirkan, boleh digambarkan, lebih hebat daripada iPhone 12 lagi. Tapi kalaulah kita ambil perumpamaan iPhone 12 pun jadilah penuh. Nampak turun iPhone 12 pada langit tu. Wai suku turun. Tapi sebab tak nampak. Bila tak nampak main pun tunjuk muka lah. Maka kita betulkan niat sekarang. Niat aku memang betul-betul nak duduk dalam majlis. Selesai. Dan alhamdulillah tajuk yang kita bagi dia kat setengah jam tak masuk tajuk lagi. Tak maaflah kita sebut benda praktikal tu, benda ni pun kaitan dengan nuzul Quran juga. Apa yang kita nak buat sebagai orang yang berjiwa Al-Quran. Kena lagu tu baca Quran kena ikhlas. Lagi kita tak ulang dalam bab ikhlas tu. Pasal dah sebut dah. No? Mic ni hidup. Hidup tak hidup? Oh hidup. Tu jadi beat apa nampak mic mulut jadi nak pikut tu. Padahal dah dah. Baik, minta maaf lah. Tuan-tuan, para pesyarah, para siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian. Nuzul Al-Quran. Terlebih dahulu kita fahami maksud nuzul Al-Quran. Nuzul maksudnya turun dari langit kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nuzul ini, perkataannya telah pun diabadikan, diaplikasikan sebanyak 290 tempat di dalam Al-Quran. Dalam makna konteks yang pelbagai. Masalah kalau kita buka Quran, mula-mula kita jumpa surah Al-Baqarah ayat 22 contohnya. Macam ayat dah lupa dah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i فأخرج به من
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Anzala ataupun nuzul yang di situ disebut bagaimana Allah Ta'ala wa anzala minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala buat turun hujan tak saat ni. Elok sangat tajuk kita nuzul Quran. Terus nazal anzala, Tuhan telah menurunkan hujan. Ayat daripada langit, sumber rezeki. Dan adanya juga Tuhan menceritakan bagaimana penurunan Taurat dan Injil seperti disebut di awal surah Ali Imran ayat ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah Ta'ala menurunkan Taurat dan Injil, bukan hanya Al-Quran, bahkan ada juga kitab-kitab samawi yang lain, suhuf-suhuf yang lain yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan lain-lain. Cuma secara mudah kita faham nuzul ini maknanya turun. Bani orang taraf, hang balik pada mana ni? Balik pada ceramah nuzul Quran. Nuzul tu nak tampak nama orang ke, buah-buahan tempatan ke, barangan Malaysia ke, kuih-muih ke. Ingat nah, kita kena reti juga bahasa Arab ni. Tak reti sungguh-sungguh, reti sikit-sikit pun jadilah. Nah, ni sampai tak reti apa. Esok ni boleh anak nak buah nama anak, gabung nama pak dengan mak. Bukti kata cinta kita. Pak nama Syarif, Azizul Syarif. Pak Azizul Syarif, panggil Syarif. Mak pula nama Nur Amalina, panggil apa? Ina. Syarif dengan Ina jadi Syarfina. Buah nama anak perempuan Syarfina. Nama apa anak hang ni? Dia mai kata guru. Mai kata guru tu imam. Tok guru, tu imam, tolong Ustaz tahnik belah mulut anak saya ni. Belah mulut tahu belah mulut? Tahu tak belah mulut? Baru nak ambil pisau belah. Mapuih budak tu. Tanpa belah mulut. Dia. Geno ni. Politeknik ni semua umur 19 ke atas kan. Tapi nampak macam 14, 15 ni. Mudah-mudah belakang. Jet sikit kan. Kau nak beli makan free ke apa. Pasal musim lah ni. Pi mana pun orang sombong dengan kita. Kemarin program di Komtar, Kerajaan Negeri Yayasan Islam Pulau Pinang. Mari dulu Majlis Bandaraya Pulau Pinang. 2 hari betul-betul duk naik jabatan pergi Pulau Pinang program. Depa jamu ayak segelas pun tak. Karut sungguh, sombong. Kuliah tengah hari lah. No? Tanpa belah mulut. Tahnik dengan cara diberi suapan manisan asing daripada susu ibunya yang pertama, antaranya kurma ataupun madu. Setengah tempat ada garam dan macam-macam lagi lah. Tapi paling asalnya kurma lah. Ni tak tahu apa. So, ada orang kita bisa jumpa ni, anak sampai 2 orang lah. Tanya saja, tanya api ni tahnik kat siapa? Tahnik, tanpa Ustaz tahnik. Belah mulut. Dia pelik pula marah kita pula. Tanpa belah mulut. Sampai tak tahu apa. Tahu nak beranak ya. Pongok sudah tengah belakang baru tahu. Kan? Tahu sama, kena ngaji ilmu sama. Pasal satu orang dulu kalau kita nak kahwin ni, paling-paling kurang pun khatam kitab muhimmah. Khatam kitab hukum jima', khatam semua bagi reti hukum, minta tahu apa. Jadi panggil lembu kambing lagu tu tahu nak beranak ya. Tak tahu langsung waktu mana haram, waktu mana sunat, waktu mana wajib. Dia kena tahu. Tak maaf lantan kalau mai ke peringkat menengah, peringkat sekolah menengah dan juga dan juga kampus, saya sengaja selit-selitkan dalam bab sosial ni. Permasalahan sosial sebab banyak berlaku lagu ni, cara tak langsung kita serapkan kepentingan kena tahu ilmu-ilmu lagu tu. Baik. Jadi nak sebut di sini ni apa dia? Buah nama anak Syarif dengan Ina Syarfina. Nama apa anak ni Tok Guru tanya? Nama apa anak ni? Nurul Syarfina Tok Guru. Syarfina? Syar maksudnya jahat, fina pada kami.
min syarril waswa, daripada kejahatan bisikan syaitan. Syar jahat, fina pada kami, fina. Naya anak no. Nurul cahaya kejahatan pada kami. Pasal tu jangan duk gabung nama ikut dah no, bagi reti bahasa Arab sama. Jadi secara mudah kita faham nuzul ni apa? Turun. Senang. Nazala, yanzilu. Tu cerita tasrih, cerita lain pula lah. Duduk di pondok kerja menyanyi ya. Pondok ni kerja menyanyi. Fa'ala yaf'ulu fa'na wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun. Tasrih nak bagi tahu makna tu dipanggil tasrih. Ada ni yang biasa mengajar aliran Arab, dia tahu lah ni lagu mana aliran Arab kan. Tasrih dipanggil tasrih istilahi, lughawi. Sampai tang lughawi lain pula. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna, ana katabtu, nahnu katabna. Lebat lagi ya? Takut kau duduk lebat lagi ni. Nak ceritanya apa? Saya sengaja buat salah contoh. Nak tarik minat mengaji bahasa Arab, antaranya kita nak faham bahasan-bahasan istilah apa. Tak apalah, secara ringkasnya nuzul maknanya turun ataupun perpindahan daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Jelas no? Tu nuzul. Banyak orang tanya nuzul, tak lah. Adapun Al-Quran, apakah maksud Al-Quran? Tu bukan Quran. Mana dia? Ada susun mana? Tak kira lah. Hak kita ada baca tu bukan Quran. Yang tu khatah. Tu Quran khatah. Khatah. Itu Quran khatah. Tak apalah nak bagi Quran pun, tapi mana lagi tepat? Quran khatah. Khatah. Quran hak mana Quran? Tunjuk dakwah. Hak huruf. Hak tu bukan Quran. Hak tu bukan huruf Quran, hak tu dakwah. Hak tu dak huruf ke dakwah? Jawab tengok. Ing, bukan dakwah Ustaz. Ing, samalah tu ing dakwah pun. Habis tu kalau kita kata setiap tulisan tu Quran, telefon kita hak ada Quran, mana ni Quran ni? Ni bukan Quran, ni telefon. Sudah. Bincang bab tajuk saja pun rasanya boleh lah no. Cukup dah sejam dah ni. Tu bukan Quran, tu khatah. Khatah yang ada dakwah. Tu benda yang jelas. Kalau orang tu kata kita lagu tu betul tak dia kata? Dia kata, "Hei kak cik, ni khatah yang ada dakwah." Betul tak dia kata lagu tu? Mana nak bangkang dah? Tak apa, ni betul dah dia kata tu. Tapi khatah yang ada dakwah, dakwahnya memberitahu tentang ayat Al-Quran. Kalau dakwah ditulis kot tu, tulisan Rumi tu cerita pasal sejarah ke, sains ke apa, tak tu cerita lain. Ni ditulis kot ni dan ayatnya ayat Quran. Maka dipanggil Al-Quran. Tapi asalnya Quran itu yang dikatakan qara'a yaqra'u tu qira'atan Quran tu adalah bacaan ataupun himpunan. Bukan himpunan biasa, himpunan yang menjelaskan tentang tauhid ataupun akidah ataupun teologi. Dipanggil. Teologi ni tentang apa? Satu ilmu yang hanya boleh kita letak di sini. Tauhid, akidah, nak tunjuk ke mana? Kalau ibadat kita boleh tunjuk. Tunjuk Ustaz sembahyang ke mana? Tunjuk Ustaz sembahyang lagu mana? Abang kita boleh makin Allahu Akbar, kita nampak dia takbiratul ihram, kita nampak dia rukuk, kita nampak dia sujud. Tapi hang ada akidah. Hang ada akidah. Hang tunjuk Ustaz akidah hang kalau hang ada. Hang tunjuk mana? Hang tunjuk mana? Dia bukan bahasa tunjuk, dia jenis duduk di sini. Tu Al-Quran cerita lagu. Kacip percaya tak pasal kiamat? Percaya tak tentang kiamat? Silap parking hari ni noh.
silap aku silap parking hari ni duduk di depan. Tak, biasanya orang duduk depan ni dia berkat ni. Nak boleh ilmu orang depan biasanya. Jet sikit lah. Tak saat ni belakang duduk kata orang depan, belakang orang mujok sikit lah, mujok lah. Percaya tak hari kiamat? Tunjuk tengok lagu mana percaya. Nak tunjuk lagu mana? Dia tunjuk. Sebab teologi, akidah, tauhid itu bangsa iman. Tak boleh ditunjuk. Percaya pada Allah sini. Tak boleh tunjuk. Faham? Dan Al-Quran juga menceritakan tentang ibadat, lagu mana semayang. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, aqwalun wa af'alun. Cerita pasal puasa, Quran juga cerita pasal haji, Quran juga cerita pasal zakat. Quran juga menceritakan tentang jinayah, ataupun apa maksud jinayah? Perundangan. Quran juga cerita pasal muamalat. Apa itu muamalat? Bagaimana kita bermuamalat, berkomunikasi, berurus niaga. Quran juga cerita tentang munakahat, sistem sosial, rumah tangga, perhubungan. Quran juga cerita pasal sains. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semestinya Quran lebih tepat daripada sains. Contohnya, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayat apa tu? Dia kata ayat pengasih tu. Tiup orang kasih kita. Kasih pun orang sana pun nampak ni. Kan? Hang dah tahu kita puasa-puasa tersebut tiup. Kan? Puasa-puasa ni simpan mulut. Hai, dia kata, hang jangan kata kat aku, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Nampak lagi, pang. Itu di sisi Allah. Hang dia tiup kat muka aku pasal apa? Bukan di sisi aku, di sisi Allah. Tak kat dia. Contohnya lah. Jamaah lah no. Orang utara ni diceramah kasar sikit. Betul tak? Penceramah kalau kata utara ni kasar sikit. Dia kasar sikit lah. Kalau kata dia sebut orang-orang yang kafir duduk dalam neraka. Dengar. Tapi kalau kata belah KL dia rasa lembut sikit lah. Orang-orang yang kafir, yang kufur dengan nikmat Allah, orang sedap je dengar. Kekal dalam neraka. Allah comel. Jadi tuan-tuan, dia cerita lagu mana Nabi Allah Yusuf nampak sebelah bintang dan ada yang menyebut sebagai sebelah planet. Saintis kaji ada 9. Quran kata ada 11. Tapi hari tu jumpa dah lagi satu, dapat 10 lah. Maknanya kena cari lagi satu lah. Quran dah awal lagi. Contohnya lah, contohnya. Quran juga menceritakan tentang teknologi. Bagaimana hebatnya sistem teknologi, arkitektur. Golongan arkitek di zaman kaum kaum umat Nabi terdahulu, depa ni bina bangunan bukannya runtuh gunung buat bangunan. Kita tak runtuh gunung, ambil gunung tu proses buat simen baru buat bangunan. Depa tak gunung tu depa tebuk buat bangunan. Gunung tu depa tebuk buat bangunan. Wish, hebat depa. Gimana? Dan Quran juga menceritakan tentang sejarah yang lalu. Quran juga menceritakan benda-benda yang lagi akan datang. Itu dimasukkan Al-Quran, maknanya himpunan segala benda yang kita dah sebut tadi. Cuma ringkasnya kita nak sebut secara jelasnya, secara nyatanya apa dia? Tiada perkara yang terlepas ataupun tertinggal dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Ini kita kena beriman. Cuma kita je tak faham, kita je tak jumpa. Padahal semua benda ada dalam Al-Quran. Buktinya kat mana? Surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Apa daripada binatang apa yang melata di atas bumi ini,
burung yang terbang. No, depa ni semua tak kecuali semuanya diumpamakan macam mana kita ni. Mana semua makhluk ni, semua makhluk. Tak kira hak duk di bumi, hak duk di langit ke, hak duk di air ke, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu pun yang tertinggal, semuanya cerita dalam Quran. Ni bukti kata Quran sendiri, Allah Taala kata sendiri semuanya ada dalam Quran, mukjizat yang cukup hebat. Hatta kitab Taurat. Kalau kita teman-teman kalau boleh lapang-lapang tu menyanyilah. No. Menyanyilah bukan kok puasa ni. Bagi hilang sikit rasa lapang tu. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Tu tak payah. Tak ada faedah. Sakat-sakat nak hibur tu bolehlah. Hak kita suruh menyanyi tu pada yang dikatakan bagaimana disebut? Bagaimana disebut? Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Betul? Ingat lagi tak? Malaikat ni dia tak makan, tak minum, tak ada bapak, tak ada ibu. No? Mikalu Israfilu Izrailu Munkar Nakiru wa Raqibu wa kadha Atidu Maliku wa Ruq wa Nuhtada. Arba'atum min kutubin tafsiluha taratumu sabil huda tanziluha. Arba'atum min kutubin tafsiluha taratumu sabil huda tanziluha. Zaburuda Huda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Matan akhir ta'awam cerita pasal kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal Taurat, pasal Injil, pasal Zabur, pasal suhuf-suhuf, semua tu terkandung dalam Al-Quran. Kita kena pegang lagu tu nah, insya-Allah. Habis sikit sebelum kita cerita peristiwa penurunan Al-Quran ni. Secara jelas Al-Quran itu juga digelar sebagai hidayah, dianggap sebagai petunjuk. Al-Quran ni dia menunjuki kita apa benda yang kita buat, semua Quran tunjuk. Quran juga dianggap sebagai rahmat. Orang yang berada dalam gelap gelita bila dapat Quran jadi terang benderang. Orang yang berada dalam keadaan sedih bila dapat Quran rasa macam disayangi, dirahmati. Quran juga digelar sebagai syifa, penawar. Orang yang sakit bila dapat Quran jadi sihat. Bukan maksud pegang Quran sihat, maknanya bila dia mengamati Quran, dia beramal Quran, dia mengambil istifadah daripada Quran jadi sihat. Quran juga dianggap nur, cahaya. Gelap, mai Quran terang. Quran juga dianggap sebagai furqan, pembeza di antara hak dan batil. Bila mana kita ni tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul, tengok Quran, Quran kata apa, mana betul, mana tak betul. Saya ingat lagi masa kahwin, mula-mula kahwin. Saya kahwin ni duk doa zaman duk ngaji dulu ni. Maknanya gatal jugalah masa duk ngaji, nak gatal juga. Kata ya Allah, kalau boleh jodohlah saya ni dengan orang yang bukan mengaji agama, tak mengaji biasa-biasa ni. Pasal apa? Pasal saya tak reti jenis-jenis hak profesional ni. Saya mengaji agama dah. Walaupun tak minat mengaji agama dulu ni, sekolah rendah cita-cita nak jadi pengarah bursa saham. Skor UPSL masa tu duk tengok cerita pengarah bursa saham Hong Kong Fong Sang Leng lawan saham dengan pengarah bursa saham Amerika. Cara daripada atok saham tu, Michael Bid tu menang. Kita pun tanam cita-cita nak jadi pengarah bursa saham Malaysia. Skor UPSL dapat masuk MRSM, PDRM ni, mata rendah saya marah. Tapi tak dah nak ni, bawa menakan kita ubah hantar masuk ke tahbid. Allah sedih. Masa tu kalau orang tanya ngaji mana tahbid, Allah sedih nak buat. Malu. Ngaji mana? Tahbid. Habis tahbid masuk pondok. Ngaji mana? Pondok. Allah bunyi pondok. Malu nak buat orang. No. Faham tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Hei, tak boleh tak lupa. Dia mengaji. Dan mengaji tu panggil biasalah nak kahwin. Kata biarlah dapat
hak pasangan hak bukan ngaji agama. Supaya apa? Besok bila ada anak-anak ni bab-bab agama boleh rujuk kat kita. Dalam bab-bab yang lain, bahasa Inggeris ke matematik, rujuk kat mak dia lah. Anggap begitu lah. Nampak cara tu fikir fikir jauh long. Tak apalah. Looking forward orang bagi kan. Dapat sungguh. Apa dia? Lawyer. Kahwinlah dengan lawyer. Rupa-rupanya berat nak jaga. Lawyer ni, mereka ni dah diasuh nak buat apa pun kena ada reason, kena ada fakta, kena ada sebab. Pangkat mula nak suruh pakai tudung labuh tu, tabak tak pakai tudung labuh sikit lah. Aku dah ngajak orang suruh tutup labuh-labuh ni. Beberapa bini dia pakai sombong lagu tu, mana ni? Dia kata, pasal apa nak kena pakai labuh? Mana reason? Dia sudah kita. Mujuklah kita pun sebut ada reason. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tuhan kata tutup dada, tutup punggung. Mujuk itu. Mujuk kita pun ingat. Tak apalah dalam bab tu ada dalil. Nuhat cerita-cerita lain hak tak ada dalil bab mana? Contohnya kita abang kata, ni hari ni bab gulai noh. Pasal apa nak kena bab gulai? Sudah. Dia argue kita. Lalah kali saya pun jadi lawyer buruk. Lawyer ni dia hanya kalah dengan lawyer buruk. Pasal apa kena buat gulai? Kita menjawab, sebab tak buat sambai. Sungguh juga dia pun buat gulai. Dia pun dah dilatih lagu tu bertahun-tahun. Dia kena argue. Letih kita. Baik. Cuma nak cerita di sini. Bila kita ni tak tahu nak pilih mana satu ni, mana betul mana tak betul, maka Al-Quran yang dipanggil Furqan tadi mengajarkan kita. Nak pakai lagu mana, tudung lagu mana, kuning lagu mana, Quran dah bagi jelas dah. Ni dia. Furqan. Kerana itu dipanggil Furqan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang tak betul. Maka sebagai pengetahuan asas, Al-Quran juga dipanggil dengan nama An-Nur, cahaya yang menerangi. Al-Quran juga dipanggil Furqan, pembeza hak dan batil. Al-Quran juga dipanggil Az-Zikr, iaitulah pemberi peringatan. Habis kita masuk akhir sekali peringkat penurunan Al-Quran. Ini yang penting tajuk kita pada hari ini. Itu pengetahuan kita semua. Ada perbezaan pendapat di antara ulama. Ada yang kata Al-Quran ni dia turun bukan berperingkat-peringkat, tapi turun sekaligus. Maknanya daripada Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perantaraannya adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Hal ni pun kita boleh ambil juga iktibar ni. Analogi ataupun metafora yang boleh kita lihat. Antaranya apa? Teman-teman, siswa-siswi yang dikasihi sekalian, kenapa kita main mengaji hari ini? Bila Ustaz Amin, Ustaz Izzat dan sahabat-sahabat mereka semua ni, geng-geng Pusat Islam buat program kita hari ni, kenapa kita gagah main? Kalau ikut nak lari boleh je kan? Perasaan sakit perut ke, pening kepala ke, boleh je kan? Tapi kenapa kita gagah main? Jawabnya al-ilmu itu. Saya tanya, boleh tak Allah Ta'ala nak bagi wahyu kepada Nabi, direct terus pada Nabi, boleh tak? Pasal apa tak boleh? Allah Ta'ala Maha Kuasa, boleh tak dia nak bagi? Boleh tak boleh? Soalan, saya ulang lagi. Faham. Saya faham, mentuk, batu belapak, saya faham. Saya faham. Boleh dikatakan ramai sedang puasa ni, saya faham. Saya seorang je tak puasa. Allah Ta'ala boleh tak kalau dia nak bagi wahyu kepada Nabi, direct terus kat Nabi? Boleh tak? Boleh. Ikut suka dia lah. Dia bos. Tapi Allah Ta'ala tetap mengajarkan kepada kita falsafah guru. Kita ni kalau tak main ke boleh teknik ni, kita boleh tak nak pandai? Boleh Ada je orang mengaji sendiri pandai, ada. Tu ada buat bom tu. Kadang-kadang mengaji tak ada guru pun, tengok Google lah, tengok YouTube lah. Saya baru ni saya buka kereta saya. Sajalah dah, tak ada kerja apa nak buat, komen kereta. Komen kereta tak tahu nak buat gubernur ni. Buka YouTube. Boleh buat. Mana boleh tak nak pandai?
Tapi kenapa kalian mai ke politeknik, menghadap guru, jumpa para pesyarah kita ni, minta izin tu guru, doktor, ustaz, ustazah, cikgu, puan, encik, tolonglah tunjuki kami. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala mengajarkan falsafah guru. Boleh saja Allah Ta'ala nak bagi wahyu direct pada Nabi. Kan ada di sana disebut hadis qudsi. Pernah dengar hadis qudsi? Apa maksud hadis qudsi? Yang mana Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi dan Nabi membina ayat, Nabi membina matan hadis tersebut, tapi maksud ataupun maknanya adalah daripada Allah, firman Allah. Bezanya Al-Quran juga daripada Allah, hadis qudsi juga daripada Allah kepada Nabi, Quran juga daripada Allah kepada Nabi. Bezanya Quran ada perantaraan, iaitulah guru Nabi Sayyidina Jibril alaihi salam. Hadis qudsi tak ada guru, direct terus pada Nabi. Quran ada guru, baru sampai kat Nabi. Siapa guru Nabi? Sayyidina Jibril, malaikat Jibril. Ada beza tak? Beza. Tak mana beza? Quran yang mana Nabi dapat melalui guru lebih mulia daripada hadis qudsi. Tak mana mulia? Hadis qudsi yang dinamakan hadis saja, tak nama Quran. Kalau kata uzuk, boleh baca, boleh pegang. Tak ada uduk pun boleh pegang. Quran tak ada uduk, tak boleh pegang. Uzuk tak boleh baca. Jadi ilmu yang kita dapat secara direct dengan secara guru, mana lagi mulia? Ilmu yang kita dapat melalui guru berbanding secara kita belajar sendiri, mana lagi mulia? Inilah jawapan kenapa kalian berada di sini saat ni. Boleh je kalian nak ngaji di rumah. Ni rakaman pun ada, Facebook pun ada, WhatsApp semua ada. Tambahan hari ni orang banyak mengaji dekat 4 orang tok guru. Tuan guru, sebut nama sikit apa? Jadi mengumpat lah pula guru lagi ni. Apa kamu mengumpat pasal-pasal? Mengumpat api no, pahala kita banyak dah. Empat biar sikit no. 4 orang tok guru ni jaga-jaga. Yang pertama Tuan Guru Haji Google, Al-Syekh Maulana YouTube, Al-Alim Al-Allama Facebook, Maulana Al-Kabir WhatsApp. Hal ini tak sebut banyak lah. Instagram tak Instagram pun ada. Bolehkah kita nak ambil ilmu kat 4 orang tok guru ni? Boleh. Tapi kita kena ada basic knowledge. Masalah saya nak main politeknik tadi, saya tekan daripada rumah saya. Saya tanya dekat Tuan Guru Haji Wazir. Contohnya lah, kita tahu dah, cuma saja kita nak buka tengok kok dia beritahu jalan mana yang dekat, jalan mana yang kena tutup ke, construction ke, accident ke, kemalangan ke, dia akan beritahu jalan mana. Dia paling kurang pun dia beritahu estimate pukul apa kita nak sampai. Saya pun tekan, tanya kat Tuan Guru Haji Wazir. Kenal tak Tuan Guru Haji Wazir? Wiz. Tuan Guru Haji Wazir, dia pun beritahu bermula politeknik kuliah. Dia tahu sampai pukul 2:04 minit. Tak. Dia beritahu. Tapi saya dah ada basic knowledge, saya dah tahu dah kedudukan politeknik ni sini. Kalau saya tekan politeknik kena polimas Melestak contohnya Jitera, saya pergi tak? Saya ikut tak? Saya tak ikut. Sebab apa? Saya dah ada basic knowledge, asas pengetahuan yang mana tahu dah politeknik ni dekat Kulim, bukan dekat Melestak, bukan dekat Ipoh. Masalah hari ni, anak muda hari ni from zero. Contohnya dalam bab agama, nak kata zero tu taklah, kita katalah 10. Maka dia mengaji dekat sumber-sumber tadi ni, semua dia absorb. Saya tak tahu apa. Tiba-tiba nampak semayang atas ketui batu, sujud atas ketui batu. Sujud atas ketui batu. Bagi salam, orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cara habis salam, dia cara habis semayang, dia buat gitu. Main 10 maram, Ya Husin, Ya Husin, Ya Ali. Ke mana pula dah? Pasal mengaji dekat Tuan Guru Haji Google. Tak ada basic knowledge, absorb je semua. Ataupun paling-paling kurang pun jadi fahaman mudah. Hari ini ada fahaman mudah. Duk ajak orang, saya kata boleh dikatakan banyak kampus yang kita pergi dipakai tanya soalan, betul ke Ustaz? Pasal ada orang yang buat, kami tahulah kawan-kawan kami mengeluarkan mani dengan sengaja, ataupun orang panggil onani, tidak membatalkan puasa. Minta maaf nah.
Ini fahaman bukan fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Kedah daripada awal lagi kita membantras fahaman Wahabi. Duk ajak pelik-pelik. Cakap duk ajak orang dan duk kata jangan selawat di antara tarawih, jangan duk niat. Niat pun tak ada niat pun masalah dah. Duk ajak orang jangan duk niat. Kan jangan duk niat, abang kata tak perlu niat. Samalah jangan duk niat tak perlu niat lah tu. Dia kata kita mangkit sok tu kira niat dah lah tu. Tu bukan niat. Mangkit sok tu nak makan. Niat tu cerita lain. Apa dia? Lintasan hati ni. Aku nak puasa. Bahkan kalau kata puasa Ramadan, dia kan ada qasad, kena ada ta'yin. Qasad ni apa dia? Menyahaja. Aku nak puasa. Ta'yin pula, puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa kafarah. Puasa nazar. Sebut. Puasa sunat je tak payah ta'yin. Samalah semayang. Mereka kata semayang pasal apa nak usalli. Mai daripada asrama. Tu kira niat dah lah. Tu bukan niat. Tu azam. Kalau tu niat, dah kira dalam semayang dah. Oh berat. Ni main pula duk karang kitab-kitab duk hantar ke kampus-kampus, duk hantar ke universiti, hantar ke surau-surau. Duk cerita apa? Wajah Allah Ta'ala macam wajah Nabi Adam. Teman-teman, keliru hari ni. Hari ni cukup caca merbak. Betul lah Nabi sebut dalam hadis Tabrani. Kita tak pelik sebab kita dengar dah. Nabi dah sebut lebih 1400 tahun yang dulu Nabi kata Yahudi akan pecah 71 puak, yang betul hanya satu. Kristian akan pecah 72 puak, yang betul hanya satu. Islam akan pecah 73 puak, yang betul hanya satu. Habis tu kita nak duduk di mana ni? Kita pun takut ni. Duduklah dalam puak ataupun kelompok yang ulama paling ramai di dalamnya. Bukan orang jahil, bukan orang awam. Orang awam ni tak mana orang ada makan tentu dia ramai. Ni ulama yang paling ramai dalam kelompoknya. Cuba lihat sejarah, kaji sendiri. Cuma apa yang boleh saya sebut, tak ada kelompok ulama yang paling ramai di dalamnya kecuali kelompok yang mengaji sifat 20, yang bermazhab fiqh sama ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, yang bertasawuf sama ada menurut jalan Imam Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu je. Wahabi ke, Syiah ke, Mu'tazilah ke, Khawarij ke, liberalism ke, sekularism ke, tak ada ulama ramai dalamnya. Memang Wahabi pun hebat juga, tapi tak ramai kalau berbanding dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita tak mau sebut sebenarnya, tapi bila nampak melampau sangat ni, sehari dua ni duk marah orang awam, duk berselawat di antara tarawih. Nabi tak bisa duk buat katanya. Tak betul. Ni sambutan nuzul Quran, Nabi tak bisa duk buat ni. Dia buat pasal apa? Mana nas, mana dalil Nabi buat sambutan nuzul Quran? Duk bahas pula dah. Benda tu orang tak bahas lah. Budak tadika pun tak bahas benda tu. Duk marah orang baca doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Menyempitkan pemikiran umat. Kita kena fikir benda yang lebih jauh lagi. Survival umat kita tu. Apa nak jadi tu? Cabaran kita. Orang Yahudi duk tekan kita. Apa kita nak kena buat? Kejayaan kita nak bagaimana? Akidah anak-anak muda. Benda tu kita kena fikir. Minta maaf, saya tak bermaksud nak sebut, tapi saya terpaksa kena sebut supaya apa kalian lebih berhati-hati dan ambillah sumber ilmu, resource yang dipercayai. Baiklah. Berbalik pada perbincangan kita tadi, ada pendapat kata turun sekaligus dan ada pendapat kata turun 3 peringkat, yakni daripada Allah. Saya ulang lagi sekali, Allah bukan bermaksud atas, daripada Allah, tak tahulah, kepada Luh Mahfuz. Luh ni papan yang terpelihara. Lagu mana papan tak tahu, tak bisa duk pergi lagi. Luh Mahfuz ni, di langit tu. Tak tahu lagu mana. Luh Mahfuz. Daripada Allah Ta'ala kalam. Al-Quran kalamullah daripada Allah Ta'ala dipaparkan pada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz ni pula diturunkan secara berperingkat pula diturunkan pula sekali lagi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Bukan Baitul Ma'mur, bukan Baitullah. Baitullah Kaabah tempat kita tawaf. Berbetulan dengan Baitullah, tempat malaikat tawaf, dipanggil Baitul Ma'mur. Yang ni Baitul Izzah. Quran ni daripada Allah ke Luh Mahfuz, satu peringkat. Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, satu peringkat. Kemudian daripada langit dunia turun secara beransur-ansur, bukan sekaligus, beransur-ansur kepada Nabi SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, ataupun bersamaan dengan 23 tahun, takriban 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di sinilah berlakunya perselisihan. Sebelum itu kita sebut ada juga yang menyebut
Al-Quran ini turun hanya 2 peringkat sahaja. Antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia menakalkan riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Imam Al-Hakim, Imam An-Nasai menyebut peringkat Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz, bukan daripada Allah di atas budah tu. Dia cerita terus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah langit dunia dan kepada Rasulullah secara beransur-ansur. Yang dikatakan Quran ini dekat Lauh Mahfuz, mana dalilnya? Kita boleh baca dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Tu dalilnya Quran dekat Lauh Mahfuz. Lepas tu macam mana pula boleh turun sekaligus ke Baitul Izzah? Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Apa maksud qadar? Ketentuan, malam yang ditentukan segala-galanya. Ada 2 pendapat ulama. Ada sebagian ulama kata kenapa dinamakan Al-Qadar? Kerana ketinggian dan kemuliaan Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Ada pendapat ulama yang kata kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kerana pada malam itu ditentukan segala ketentuan. Hang nak hidup bila, nak mati bila, apa sebagainya. Tak juga. Itu daripada azali lagi. Dah ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Jangan faham lagu tu pula. Nak cerita ketentuan yang ditentukan pada malam tersebut. Ni Lailatul Qadar. Cuma berlakulah sikit kekeliruan. Antaranya Sayyidina Atiyah bin Al-Aswad. Sayyidina Atiyah bin Al-Aswad, dia ni agak keliru. Sebab katanya Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, bukan 17 Ramadan. Bukan 17 Ramadan, tak tahu. Yang penting yang jelas kita sebut, sebab ada khilaf. Kita sebut kata malam Lailatul Qadar turun sekaligus Al-Quran 30 juzuk. Cumanya Sayyidina Atiyah bin Al-Aswad dia keliru. Kata Quran turun hanya dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Tapi kenapa aku menyaksikan Nabi juga menerima wahyu pada bulan-bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan-bulan yang lain? Di sinilah Sayyidina Abdullah ibn Abbas menyebut turun sekaligus ke Baitul Izzah, kemudian turun ansur-ansur kepada Nabi. Ansur. Bisa dengar ada asbabun nuzul, sebab ataupun reason turunnya ayat tersebut. Sebab tu baru berlaku, padahal Quran ni turun awal lagi. Tu kata Maha Kaya Allah, Maha mengetahuinya Allah. Habis akhir sekali cukup tu jadi tu kan, ayat pun dah tak bagi, jangan duk bagi tu. Biasa jadi sekali dekat KL masa tu, saya ingat lagi kat pejabat kita ceramah, depa program malam tu, depa lupa nak alih ayat tu. Saya program siang, saya ceramah. Kita BR kita lepas ceramah tekak rasa kering minum ayat. Kena pula satu, depa sedia dua ayat. Satu ayat kosong, satu ayat manis, ayat twister. Saya itu habis ceramah, saya buka ayat tuang, kok satu gelas saya minum habis. Halim pakai tengok, dia kata Ustaz musafir tak apa. Agak-agak lah musafir pun nak minum depan orang kan. Habis buka pun drive thru minum makan dalam kereta ya, tapi tak sebab lagi lah. Sebab. Baik. Lepas tu minum. Habis dia bertanya, ada seorang tanya, Ustaz musafir sampai bila ni? Ustaz sampai KL bila ni? Saya sampai seminggu dah. Seminggu musafir lagi Ustaz? Seminggu tak musafir dah. Terus kita tengok, saya minum ayat tadi, rezeki. Pasal itu dalam Kitabul Adab, karya Syekhina Sayyid Muhammad Amin bin Andrus, dia ada bahas. Bila mana kita nampak orang tu makan ataupun minum, kita kena tengok orang tu siapa. Kalau orang tu orang yang soleh, orang yang baik, moga-moga kita dapat jadi orang soleh. Moga-moga insya-Allah sama-sama kita doa lah, kita semua jadi orang soleh. Jadi kalau orang nampak kita hak soleh makan minum ni, maka jangan tengok. Kalau kita nampak kawan kita seorang yang soleh, kita tahu dia memang soleh, dia memang bagus, dia makan, dia minum, jangan tengok. Biar dia makan sampai habis dulu, dia lap mulut baru tengok dia. Hai, hang lupa hang puasa. Astagfirullah. Dan siapa? Tu rezeki dia. Jangan dia pergi tegak sambil kawan tengok dia tarik lu ayam, paha ayam. Pergi tegak masa tu nanya dia.
Pasal apa? Tu rezeki dia. Tapi kalau kawan kita tu memang kawan kaki ponteng puasa, kena tegur. Hei, hang tak puasa? Kena tegur. Disebut dalam kitabul adab. Baik. Habis sekali. Akhir sekali nak cerita juga sikit luar pada tajuk cara-cara Al-Quran diwahyukan. Para ulama menyebut antaranya 5 cara. Yang pertama dipanggil ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Ingat, dalam Islam mimpi diiktiraf. Kita jangan jadi macam setengah fahaman tadi ni, mereka mempersendakan mimpi. Mereka ni duk busukkan orang, duk burukkan orang dengan cara konon-kononnya orang ni ambil dalil-dalil semua daripada mimpi. Padanlah puak kita pun satu haru, sikit-sikit mimpi, sikit-sikit dia cerita bab mimpi je. Ada benda yang kita boleh cerita depan orang, ada benda yang kita kena rahsia. Masuk kanan lembu mengembuh, masuk kanan kami mengembek. Khatibun nas biqadri ala uqulihim. Bercakaplah dengan manusia ikut padanan akal mereka. Ni dah tahu dah cerita pada orang awam, dia pergi cerita benda hak pelik-pelik, mujarabat hak pelik-pelik tu. Orang awam dengar pelik sikit tu lain macam. Jangan kita benda pelik, benda hak tak pelik bukan jadi pelik main orang awam ni. Contohnya apa? Nu di Sri Petaling di pos main tarawih. Satu malam 5 juzuk. Ada wing kanan, wing kiri kan. Ada yang main tarawih satu malam 5 juzuk. Kita tengok, oh pelik 5 juzuk. Sesak puan, sesak Dolalah ni sesak ni. Ditarik di pos main tarawih satu malam 100 rakaat. Ush, sesak 100 rakaat tu depa buat ikut jadual 2-3 hari sebelum Ramadan. Depa huluk surat masuk bawah meja. Bawah pintu. Saya tak bisa mengaji kat sana tapi bisa pergi ziarah. Dah lah duduk seminggu saat Ramadan. Ingat ketah apa kita pun tampal dekat dinding, rupanya tu jadual sembahyang tarawih. Pukul 9 masjid ni, pukul 10 masjid ni, pukul 11 masjid ni sampai pagi. Maknanya kalau kita terlena makan buka puasa banyak sangat ke apa tahu? Terlena, kita jaga-jaga. Ya Allah, pukul 1 aku tak sembahyang tarawih lagi ni. Tengok pukul 1 masjid mana? Habis sembahyang. Dan pernah beberapa malam sebelum kami balik, kami pergi semua masjid. Mula masjid Taubah 20 rakaat, habis 20 rakaat depa bayar tak lama. Setengah jam 40 minit siap dah. Baca pendek-pendek je. Yang penting bagi cukup 20 rakaat. Lepas tu pergi pula masjid Raudhah 20 rakaat, ribat tarim. Lepas tu pergi masjid seterusnya lah kali masjid Wa'il. Habis masjid Wa'il buka puasa, makan sok. Makan sok, lepas tu tak lama orang azan subuh. Dapat 100 ke 120 rakaat. Peliknya, sesak tu. Sembahyang tarawih 100 rakaat sesak tu. Pasal apa sesak? Pasal apa pelik? Sebab kita tak bisa buat. Pasal apa anak-anak yang kita sembahyang tarawih dekat Sri Petaling 5 juzuk kita kata pelik, sesat? Sebab kita tak bisa buat 5 juzuk. Kita baca semuka Quran, kita rasa macam kita malaikat dah hari tu. Ui, aku hari ni hebat Pasal apa? Baca Quran satu muka. Yang kita tak tahu depa pula pelik tengok kita. Depa pula pelik tengok kita. Pasal apa? Sembahyang tarawih 8 rakaat tak larat, main Facebook larat pula. Siapa yang sesat? Kalau depa sesat pun sesat sebab sembahyang. Yang kita ni sesat sebab tak ibadat. Lagi teruk. Tak apalah tu ceritanya. Cuma nak cerita ada orang yang mempersendakan mimpi. Ceritanya mimpi diiktiraf dalam Islam. Sebab tu Imam An-Nablusi sebut mimpi menjadi ukuran iman seseorang. Mimpi benda yang baik, mimpi jumpa Ustaz Amin, mimpi mai pusat Islam, mimpi mai qiyamul lail, mimpi pi umrah, makna iman dia baik. Terus tingkatkan iman. Ni mimpi kena tanduk rebau. Mimpi jatuh katil. Mimpi kena patuk ulang. Dia kata, Ustaz, semalam saya mimpi ulang patuk saya. Ada orang nak minang saya. Pui, minang apa malung? Malung ni tok orang dah. Tok Wan pun ada lagi. Siapa nak minang tok? Tok Wan pun ada lagi. Sebab tu ada yang disebut dalam rawatan Islam, mimpi kena patuk ulang, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, itu antara mimpi orang yang terkena sihir. Maka jaga-jaga. Pasal tu jangan lupa gambar bukan-bukan dalam Facebook. Ni, adik-adik kita ni. Tak kira cantik tak cantik. Saya tak apa Ustaz. Saya bergambar dalam Facebook pun tak apa, saya tak cantik. Jangan. Ada pepatah kata apa? Buah yang buruk pun ada pemiliknya. Buah yang buruk orang tak makan, orang lempak, ada pemiliknya. Siapa dia? Ulat. Ni kita dah rasa kita buruk, tak ada orang nak. Jangan. Cantik-cantik ni dia subjektif. Orang kata kita bini hang tak cantik. Hang nampak tak cantik, aku nampak cantik. Hang nak kahwin aku bukan hang. Kita nampak tak cantik tapi dia nampak cantik.
Kita nampak cantik, dia nampak tak cantik. Nak cerita apa, jangan duk buat gambar dalam Facebook. Nak buat pun pakai mask tu. Gambar saya tak boleh buat, saya tak boleh kalau tak buat gambar dalam Facebook, saya jadi ketak badan. Saya jadi macam Parkinson kalau tak buat gambar saya dalam Facebook. Kalau tak buat TikTok, saya rasa macam ketak macam Parkinson tu. Maka buh tapi pakai mask supaya apa? Tak, maka tertolak sikitlah daripada unsur-unsur sihir tu. No, jaga-jaga. Tak sihir pun ain. Penyakit ain ni cerita waktu lain pula dah, bukan masa dia ni. Nak cerita ada kala Nabi bermimpi, mai wahyu dalam mimpi dan Nabi terima mimpi. Nabi sebut apa? Nabi SAW rasa dalam dadanya diisi dengan sesuatu, iaitu wahyu. Dan Nabi ingat terus. Dan yang kedua, caranya antaranya Nabi bertemu dengan malaikat yang menyerupai manusia. Mai kat Nabi, cerita kat Nabi wahyu. Yang ketiga, antaranya Nabi merasa seolah-olah dengar gemercing loceng. Miung 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 miung, nak bak mana kita tak bisa terima wahyu. Cuma yang cerita lagu tu dengar seperti gemercing loceng ni. Dengar miung 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 masa Nabi terima wahyu tu. Nah, macam tu. Tu yang kalau teman-teman bisa dengar, bisa tengok cerita zaman kita sekolah rendah, saya tak tahu lah dan kata zaman saya dulu ni dipanggil Johnny to the West. Cerita Johnny to the West, bisa tengok. Yang Zambeji, Wukong, Dewi Guan Yin semua tu lah. Dia cuba buat gambaran seolah bila terima wahyu tu bunyi loceng macam tu lah. Mereka pun kaji ubat Islam ni. Jadi Nabi dengar gemercing loceng dan masa tu Nabi berpeluh. Diriwayatkan walaupun musim sejuk Nabi berpeluh. Orang ni kata ni. Nah. Dan waktu mana kalau Nabi masa tu tengah menunggang unta, unta tu terberhenti dan terduduk. Sebab apa? Unta pun rasa beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi. Berat, macam batu berat beban. Dia kata wahyu ni bukan benda ringan. Itu cara yang ketiga. Dan antara cara yang keempat, malaikat datang dengan rupa yang asal. Saya berapa puluh ribu tu main dengan rupa yang asal main jumpa Nabi, seperti mana ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu malaikat bagi pada Nabi wahyu dalam rupa bentuk yang asal. Dan akhir sekali, ada kalanya kedudukan waktu mana malaikat berada di langit, Nabi pun di langit. Tuan-tuan, jadi saya rasa sikit sebanyak perkongsian kita berkenaan dengan nuzul Quran ini menjadikan kita ini orang yang cinta kepada Al-Quran. Sebagai kesimpulan kita, tuan-tuan, saya nak sebut apa dia? Marilah kita menjadi orang yang sayang, orang yang akrab dengan Quran, cinta dengan Al-Quran, hampir dengan Quran. Satu kisah saja saya nak sebut. Bolehkah satu lagi kisah perlahan? Kat kampung kita ni ada seorang ni, orang panggil dia Pak Lang. Dia ni orang gelak ni Imam Inna A'tayna. Imam Inna A'tayna. Pasal apa? Rajin baca Inna A'tayna. Subuh pun Inna A'tayna, salah satu rakaat. Isyak pun sama Inna A'tayna, maghrib pun Inna A'tayna. Zuhur dengan Asar orang tak tahu sebab baca slow. Saya tanya kat dia, Pak Lang, Zuhur dengan Asar Pak Lang baca apa? Inna A'tayna. Sampai tahap dalam tahlil, bisa tahlil tak? Sini buat tahlil tak? Kan bid'ah. Nah, jangan dia ikut faham pelik-pelik tu. Bid'ah pakai tak buat apa. Tahlil ni amalan kita ulama buat cukup comel dah. Jadi tahlil ni ulama himpun apa yang Nabi buat, kelebihan-kelebihan Nabi sebut tu himpun menjadi satu zikir pada kita. Tahlil ada tak Inna A'tayna? Ada Inna A'tayna dalam tahlil? Ada Inna A'tayna? Ada? Tak ada. Pak Lang ni pergi tambah Inna A'tayna. Buat bid'ah dalam bid'ah dia pergi. Bid'ah dalam bid'ah lagi. Kemas lagi dia bid'ah tu, tambah lagi. Mana ada Inna A'tayna, dia tambah Inna A'tayna dalam tahlil. Kita pun heran tanya kat Pak Lang. Pak Lang nak tanya sikit ni. Pasal apa yang Pak Lang rajin sangat baca Inna A'tayna ni? Dia kata apa? Aku ni tak hafal Quran lagu hampa. Hampa tak apalah hafal Quran. Aku jadi tu imam dia pun sebab orang lain pakai tak mau habis, dia pakai suruh aku. Aku hafal surah pendek-pendek ya. Dan daripada surah yang pendek-pendek tu ada satu surah Inna A'tayna, surah yang paling aku kasih. Aku sayang sungguh. Sehari tu kalau aku tak baca ada 5-6 kali, aku rasa macam aku tak hidup hari tu. Dan moga-moga dengan berkat kasihnya aku, sayangnya aku pada surah itu, nanti aku duduk seorang-seorang dalam kubur, surah tu akan teman aku. Allahu Akbar. Dia kata apa? Kat dunia ni aku baca surah Inna A'tayna, nanti di akhirat nanti moga-moga surah tu akan teman aku.
Tuan, Pak tengok. Ini kita kata antara orang yang benar-benar menghayati kasihnya kepada Al-Quran itu. Kasihnya kepada Al-Quran itu. Baik. Maka teman-teman, marilah sama-sama kita kasih pada Quran. Yang tak reti baca, kita belajar walaupun mula daripada Iqra. Yang dah reti baca, kita belajar, perbetulkan lagi, kemas lagi, dan cubalah untuk khatam walaupun sekali. Yang boleh khatam sekali, khatamlah banyak kali. Yang boleh khatam lagi, cubalah kita tadabbur pula, kita memahami bacaan ayat Quran. Tapi ingat, mesti dibantu dengan tafsir ataupun dengan mufassir. Tak boleh kita tafsir sendiri Quran ni. Ada ayat yang boleh kita tafsir sendiri, tapi ada ayat yang memerlukan kepakaran mufassir ataupun ahli tafsir. Sebab apa? Di sana ada amaran disebut man fassaral Quran birra'yi falyatabawwa'u maq'adahu finnar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran ikut pendapat dia sendiri, dia tempah tiket masuk neraka. Mana tuan-tuan? Kita faham Al-Quran dengan suluhan para ulama, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu dulu. Moga-moga apa kita bicarakan ini sempena nuzul Quran lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran dan cintanya kita kepada Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu farudhu lana 'inda hajati ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Innakum taqabbal ya karim.